Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Kita dikabarkan dengan satu berita yang amat sedih, satu berita yang pasti mengejutkan. Seluruh kepimpinan politik Malaysia, tidak kira parti, cabang manapun, dari kerajaan, dari pembangkang, maupun Perikatan Nasional, Pakatan Harapan Barisan Nasional, dan semuanya sekali. Ini pasti satu kejutan besar untuk rakyat Malaysia. Pemergian yang mengejutkan ramai. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan pemergian individu ataupun insan yang amat disayangi ramai. Saya melihat dalam sebuah artikel telah mengesahkan pemergian yang mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan daripada parti PAS, kepimpinan dari Presiden Tan Sri Abdul Hadi Awang. Pemergian yang mengejutkan ramai, satu artikel disahkan, satu artikel dari BH Online mengesahkan 3 ahli Dewan Muslimat PAS maut kemalangan. Nah, bagi Anda yang beragama Muslim, Anda cabang manapun sekali kepimpinan politik yang beragama Muslim dan yang bukan beragama Muslim, bagi yang beragama Muslim bolehlah mensedekahkan Al-Fatihah. Nah, di dalam artikel ini 3 ahli Dewan Muslimat PAS maut kemalangan. 3 anggota Dewan Muslimat PAS yang dalam perjalanan pulang dari muktamar parti itu di Shah Alam maut dirempuh kereta ketika berhenti memberikan bantuan kepada mangsa kemalangan yang lain di kilometer 390 Lebuh Raya Utara Selatan PLUS dekat Behram. Dalam kejadian kira-kira jam 2 petang, mangsa Ketua Amirah PAS Sungai Petani Fatihah Nabila Bukri yang berumur 23 tahun dan Ketua Dewan Muslimat PAS Sungai Petani Taibah Sulaiman 61 tahun disahkan maut di tempat kejadian. Seorang lagi mangsa penolong setiausaha 1 Dewan Muslimat PAS Sungai Petani Nurul Najiha Amzi berumur 27 tahun meninggal dunia ketika dirawat di Hospital Slim River. Di dalam artikel ini, Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata, polis menerima maklumat berkaitan kemalangan membabitkan 4 kereta dan 2 motosikal jam 2.30 petang. Berdasarkan siasatan di lokasi kejadian, katanya sebuah truk pick-up jenis Mitsubishi Triton yang dipandu seorang lelaki berusia 39 tahun dari Kuala Lumpur menghala ke Kedah, hilang kawalan lalu berpusing dan terbalik di longkang kiri jalan. Kemudian 3 wanita yang juga ahli Dewan Muslimat PAS kawasan Sungai Petani yang menaiki kereta jenis Toyota Fortuner berhenti di lorong kecemasan untuk memberikan bantuan kepada pemandu Mitsubishi Triton itu. Turut berhenti di laluan kecemasan berkenaan adalah motosikal Yamaha Y15ZR ditunggang seorang lelaki berusia 42 tahun, motosikal Honda EX5 ditunggang lelaki berusia 46 tahun, dan kereta Proda Myvi dipandu lelaki berusia 31 tahun bagi menghulurkan bantuan. Kira-kira 5 menit kemudian, sebuah kereta jenis Toyota Altis dipandu lelaki berusia 30 tahun dari arah yang sama di lorong kanan. Tiba-tiba hilang kawalan, lalu terlanggar 3 wanita dan 3 lelaki tadi sehingga kesemua mangsa terhumban ke dalam longkang kiri jalan, katanya dalam kenyataan. Muhammad Hasni berkata, kemalangan terbabit mengakibatkan Fatihah Nabila dan Taibah meninggal dunia di lokasi kejadian.
Manakala Nurul Najiha meninggal dunia di Hospital Slim River ketika menerima rawatan. Mangsa yang lain mengalami cedera ringan katanya. Kes disiasat mengikut Section 41 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bagi saya ini satu kemergian yang pasti mengejutkan. Kepimpinan politik Malaysia terutamanya PAS dan semua keluarga besar bagi 3 individu tersebut. Saya mengucapkan salam takziah kepada seluruh individu yang terlibat dengan kemalangan itu yang sudah disahkan, sudah tiada. Saya mengucapkan salam takziah dan semoga semuanya dikuatkan. Tuan-tuan dan puan, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, tiba-tiba saja, tiada ribut, tiada petir, tiada angin, tiada ribut, tiba-tiba saja. Salah satu pemimpin yang terkenal di dalam kerajaan perpaduan, pemimpin yang terkenal di dalam PKR, tiba-tiba disahkan melalui artikel ini terkena serangan jantung. Tetapi susulan keputusan itu, kita menantikan berita yang baik dan akhirnya ada jawaban ataupun ada berita yang baik terkini. Nah, tuan-tuan dan puan, kita mendengar dalam satu artikel disahkan dari Malaysia kini, Rafizi alami serangan jantung. Nah, ini pasti satu berita yang mengejutkan, terutamanya kepimpinan politik. Kita sudah pasti berbeza fahaman ideologi politik di Malaysia. Tetapi, kita juga tidak mahu musuh politik kita berharap kesehatan yang buruk untuk musuh politik kita. Kita berharap kesehatan yang baik, walaupun berbeza ideologi fahaman politik. Nah, sudah pasti musuh-musuh bagi Rafizi Ramli juga pasti akan merasakan simpati untuk Rafizi Ramli. Tetapi apa yang berita baiknya adalah Rafizi yang mengalami serangan jantung kini stabil. Disahkan di dalam artikel dari Malaysia Kini, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mengalami serangan jantung kini dalam keadaan yang stabil. Nah, di dalam artikel ini mengesahkan bahwa Rafizi yang dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaysia, PPUM, Dr. Zaliha meminta rakyat Malaysia mendoakan kesejahteraan ahli Parlimen Pandan itu. Alhamdulillah, saya dapat berita kemarin beliau semakin sihat. Kita harap dalam masa terdekat beliau kembali bertugas. Doakan yang baik-baik, katanya ketika ditanya media mengenai keadaan terkini Rafizi. Nah, mungkin ada sudah yang mulai berpikir sekiranya kesehatan Rafizi yang mungkin terjejas walaupun sudah disahkan stabil, keadaan semakin membaik. Sudah pasti ada yang bertanya-tanya, kalau benar serangan jantung Rafizi ini akan berulang. Nah, kita tidak berharap, kita mohon Menteri Ekonomi Rafizi Ramli akan sentiasa sehat supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Adakah beliau juga akan berkemungkinan digantung ataupun dipecat ataupun sebagainya direhatkan demi untuk kebaikan kesehatan Rafizi Ramli sendiri? Nah, itu saya rasa tidak mustahil juga untuk berlaku. Tetapi apa yang penting kita doakan keselamatan dan kesehatan Rafizi. Dalam artikel ini juga, beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan sesi pertama Istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM, Zon Semenanjung. Difahamkan juga Rafizi dimasukkan ke pusat perubatan itu selepas mengalami serangan jantung awal minggu ini. Artikel ini menyebut Rafizi alami serangan jantung kini stabil. Teruskan saja bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.